Masa berselisih dengan kereta tu, Amir menjeling nak tengok apa yang ada dalam kereta tu. Alangkah terkejutnya Amir bila perasan kereta tu tak ada pemandu dan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan 4 kisah seram pemancing. Ada kisah yang diganggu ketika memancing dan ada kisah yang dijemput makan kenduri kahwin di perkampungan Bunian. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada yang nak beli lampu benang ni, saya dah letakkan link dekat bawah. Dan siapa nak join grup Telegram, saya dah letakkan link juga dekat bawah. Okey, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Sebelum PKP dulu, Lee, Tapa, Baha dan Nawi rancang nak cuba lubuk baru yang lebih mencabar dan mendebarkan. Mereka pilih sebuah lubuk yang mula jadi sebutan di kalangan kaki pancing. Lubuk ni terletak dalam hutan simpan yang masih dara dan belum sangat diterokai. Lokasi di sebuah kawasan pedalaman negeri Pahang. Mereka bercadang nak bermalam dekat kawasan tu. Perjalanan dengan kereta pacuan 4 roda ambil masa dalam lebih kurang 2 jam ke dalam hutan simpan ni. Lepas letakkan kereta di kawasan yang disediakan, mereka terpaksa jalan kaki meredah berluka setinggi pinggang hingga sampai di satu kawasan perkampungan orang asli. Dari situ perjalanan diteruskan ikut celah bongkah batu yang besar. Setelah berjalan dekat 2 jam, akhirnya mereka sampai di satu kawasan lapang yang boleh muat 3 buah kemah. Inilah tempatnya. Dekat depan mereka terbentuk sebuah lubuk dalam yang airnya berwarna kehijauan. Suasananya sejuk dan nyaman. Pokok hutan sebesar 2 pemeluk seolah-olah memayungi kawasan ni jadi redup. Sesekali Lee terlihat kocakan ikan dalam lubuk tu seolah-olah sambut mesra kedatangan mereka ke situ. Tanpa buang masa, Lee dan Tapa terus dirikan kemah. Baha dan Nawi pula dah siap dengan joran dan umpan masing-masing. Misi mereka ialah untuk cari lauk makan tengah hari nanti. Dengan berbekalkan umpan yang dibuat daripada isi kelapa sawit dan beberapa ramuan rahsia, Baha terus baling umpannya di tengah lubuk. Tak sampai 2 minit, Baha dapat seekor ikan baung sebesar lengan budak. Nawi pula dapat ikan tengas berat dekat setengah kilo dan 2 ekor ikan baung. Lee terus bakar ikan-ikan tu lepas bersihkan isi perutnya. Tapa pula buat bahan untuk cicah, kicap campur dengan bawang besar dan cili api. Lepas makan tengah hari, mereka berempat berlumba-lumba melabuhkan joran masing-masing. Sekitar pukul 6 petang, ikan macam berangsur kurang dan Lee dapat ikan sebarau seberat setengah kilogram sebagai mangsa terakhir. Sedang asyik naikkan ikan, Tapa bagi isyarat dengan tangannya tunjuk ke satu arah. Lee nampak jelas macam ada satu barisan panjang pelbagai jenis bunga-bunga macam bunga mawar,
kenanga, cempaka, melo dan beberapa jenis lagi hanyut dengan tenang dekat depan mereka. Ada juga limau purut yang dipotong dua. Haruman limau segar jelas menusuk hidung mereka semua, macam ada orang mandi bunga dekat hulu sungai tu. Sebaik saja mereka terlihat bunga-bunga tu, cepat-cepat mereka naik ke darat. Malam tu mereka berempat terkelur. Berlaku satu peristiwa yang agak menyeramkan pada malam tu. Pada pukul 9 malam, Lee terdengar sekumpulan budak kecil tengah riuh bermain dekat tepi kemah dia dan tapak. Lee suluh keluar, namun tak ada apa yang kelihatan. Entah kenapa tergerak hati Lee untuk suluh ke atas pokok, dan ketika itulah terasa jantung nak gugur bila Lee ternampak beberapa kepala tergantung tanpa badan dan kaki. Mata merah, renung dia dalam keadaan marah. Walaupun rasa takut, Lee tak bagi tahu kawan-kawan dia. Dia hanya diamkan diri dan tertidur hingga ke pagi. Keesokan harinya, Lee ajak kawan-kawan dia pulang sebab rasa tak sedap hati dengan kejadian malam tadi. Tapi Nawa ajak pulang tengah hari supaya mereka dapat mancing lagi. Namun sebaik saja mereka nampak seekor biawak sebesar anak buaya keluar dari belukar berhampiran, merangkak dengan perlahan menuju ke gigi air. Cepat-cepat mereka kemas segala peralatan kemah dan joran, lalu bergerak keluar tinggalkan kawasan tu pada pukul 8.30 pagi. Di pertengahan jalan, mereka berjumpa dengan Tok Bating, orang asli yang dikenali dengan nama Tok Rawi. Mereka terus ceritakan kejadian aneh yang dialami kepada Tok Rawi. Orang tua tu hanya tersenyum dan berkata mereka bernasib baik sebab tak diganggu oleh puaka hutan yang memang biasa ganggu pemancing baru yang datang ke situ. Tok Rawi juga telah tunjukkan mereka satu lokasi terbaik untuk mancing ikan. Dekat sini mereka dapat 8 ekor sebaro sederhana besar, bau lampam, tengas dan temperas. Walaupun dah lalui pengalaman aneh dan misteri, namun Lee dan kawan-kawan dia tak serik datang ke situ lagi. Perjalanan Din dan 3 orang kawan dia iaitu Madi, Aidil dan Syarif menuju ke Port Idaman dengan berjalan kaki dari tempat letak kereta ambil masa dekat 2 jam. Setelah sampai, mereka terus pasang kemah dan sediakan umpan untuk memancing. Petang tu, kemeriahan memang terasa dekat port mereka tu. Lauk untuk makan malam, ikan baung rebus asam dan ikan sebarau panggang cicah dengan kicap bersulamkan cili api. Berbaloi rasanya trekking jauh ke tengah hutan tu. Dapat pot yang cantik pula. Malam tu, hujan turun renyai-renyai. Mereka berempat buat keputusan untuk berehat je dalam kemah. Tapi Madi yang terkenal dengan gelaran Madi Ayam buat keputusan untuk jerat ayam hutan yang dikatakan ada banyak dekat situ. Aidil cadang nak ikut Madi pasang jerat juga. Syarif pula dah tidur dekat sebelah Din setelah makan 3 pinggan nasi panas penangan baung masak asam tadi. Cuma Din yang terkebil-kebil sejak Madi dan Aidil tinggalkan kemah setengah jam yang lepas. Puas dan mengiring ke kiri dan ke kanan, tapi tak lena juga akhirnya Din duduk bersila dalam kemah sambil pandang ke arah Syarif yang tidur berdengkur sejak tadi. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup bunyi riuh rendah, suara orang berbual-bual. Din cuba amati betul-betul. Memang sah, dekat luar kawasan kemah macam ada keramaian yang tengah berlangsung dalam keadaan meriah. Suara budak berlari, menjerit, suara wanita berbual sambil ketawa, semuanya jelas terdengar. Bulu roma Din terus meremang, badan mula rasa seram sejuk. Din jadi serba salah, nak keluar kemah atau nak duduk diam je dalam kemah. Dia perhatikan Syaril yang masih tidur lagi. Namun atas desakan naluri yang kuat, Din buat keputusan untuk keluar dan periksa. Sebaik saja Din buka zip kemah, zingit, terbentang dekat depan dia satu pemandangan yang luar biasa. Dia berada di tepi kemah orang kahwin yang dihiasi cantik. Ada pelamin indah dihiasi dengan daun kelapa yang dianyam dan bunga-bunga segar berwarna merah dan kuning. Namun tempat duduk untuk makan dalam kemah beratapkan nipah tu hanyalah bongkah kayu yang dipotong bulat. Budak-budak berumur 5-6 tahun berlari-lari dalam kawasan kemah dengan riangnya. Tiba-tiba bahu Din disentuh lembut dari belakang. Assalamualaikum sahabat. Din terpinga-pinga.
ada seorang lelaki berjubah putih berserban kemas dengan muka yang jernih hulur tangan untuk bersalam. Setelah jawab salam dan bersalaman, lelaki itu jemput Din makan. Tangannya pegang tasbih yang sentiasa bergerak-gerak. Silakan nikmati makanan yang ada. Semuanya halal dan berada dalam pemeliharaan Allah. Jangan risau, kamu dan kawan-kawan selamat dekat sini selagi tak ganggu kawasan kami. Kemudian Din dibawa duduk dalam kawasan kemah sambil menikmati nasi, lauk daging yang amat sedap rasanya serta ulam-ulam hutan yang dia sendiri tak kenal. Setelah perut terasa kenyang, barulah Din minta diri untuk pulang. Setelah bersalaman, lelaki itu peluk Din dengan erat. Bau lelaki itu sangat wangi macam pakai minyak atar. Din melangkah pulang ikut kabus yang datang dengan tiba-tiba. Sebaik kabus hilang, dia dah berada di tepi kawasan kemah. Tapi pelik, hari dah cerah. Rasanya baru sejam atau 2 jam je dia pergi ke nuri tu. Kemudian Din ternampak 3 orang kawan dia tengah sibuk mencari sesuatu. Din bersuara, "Korang cari apa?" Syahri nampak aje Din. Terus dia meluru dan peluk Din dengan matanya yang merah. Begitu juga dengan Madi dan Aidil. Mereka macam dah bertahun-tahun tak berjumpa Din. Din bersuara, "Kenapa ni? Kau tahu berapa lama kau tinggalkan kemah ni?" "Mungkin 1 atau 2 jam je." "Kenapa ni? Kau tahu dah pukul berapa sekarang?" "Pukul berapa?" "Dah pukul 3 petang Din. Mana kau pergi dari malam tadi?" Din terperanjat dengar jawapan Madi. Cepat-cepat mereka semua berkemas. Tak sampai 15 minit, mereka semua dah tinggalkan pot sebarau dan baung tu. Dalam kereta, Din bercerita tentang pengalaman aneh yang dia alami. Sesungguhnya, di dalam dunia yang nyata ni, masih ada lagi dunia gaib yang hanya dapat dirasai oleh orang-orang yang terpilih. Hari Sabtu, Haziq ajak kawan-kawan dia mancing dekat puncak Bukit Polo Iskandar Ipoh. Mereka sampai situ lebih kurang pukul 5.30 petang. Sampai je dekat situ, mereka cari lokasi yang terbaik untuk mulakan memancing. Kelihatan kocakan air memang banyak. Tak hairanlah banyak ikan dekat situ sebab dulunya merupakan tapak bekas kolam ikan yang dibela. Setelah solat asar berjemaah, mereka mulakan memancing. Lebih kurang 15 minit menunggu, joran Mirza disambar. Naik seekor toman lebih kurang 3 kilogram beratnya. Hari semakin beransur gelap. Mirza dan Idin sibuk pasang unggun api, nak bagi kawasan terang dan halau agas, kata mereka. Amir pula duduk berborak dengan Afiq dan Haziq. Masa tengah asyik berborak, tiba-tiba Amir terdengar bunyi sesuatu. Afiq dan Haziq mungkin tak dengar bunyi tu sebab asyik berbual pasal ikan yang tak makan umpan. Amir cuba amati betul-betul dan cari dari mana arah bunyi tersebut. Hati dah mula rasa tak sedap, tapi Amir buat tak tahu je. Bunyi tu semakin berlarutan. Tak semena-mena ada tambahan bunyi pula. Terdengar bunyi budak menangis. Tiba-tiba Mirza datang. Mukanya agak pucat. Dia duduk sebelah Amir. Ada benda yang dia nak sampaikan, tapi Mirza macam susah nak berkata-kata. Kawan-kawan yang lain dah perasan perubahan Mirza dan segera datang ke arah Amir dan Mirza. Haziq bersuara, "Kau kenapa ni Mirza?" "Aku perasan ada orang mancing dekat sebelah sana tadi. Aku pun tegur dia, tapi tak sampai 5 saat, orang tu hilang betul-betul depan mata aku." Masa Mirza ceritakan kejadian tu, kedengaran bunyi tangisan budak semakin kuat. Tanpa berlengah masa lagi, Amir terus ajak kawan-kawan dia pulang. Mereka semua berkemas dan berjalan keluar dari kawasan tu. Bila dah nak sampai dekat tempat letak motosikal, baru Amir sedar bunyi tu datang dari pokok yang paling dekat dengan tempat dia letak motosikal. Nak tak nak, dia kena lalu dekat pokok tu untuk ambil motor. Bertemankan cahaya lampu suluh, mereka lalu dekat pokok tu. Lampu suluh pula meragam. Kejap menyala, kejap tak. Masa lalu dekat pokok tu, hanya Allah je yang tahu perasaan dia macam mana. Mulu roma meremang. Masa nak sampai dekat motosikal, mereka terdengar orang ketawa mengilai panjang. Cepat-cepat mereka semua hidupkan enjin, tekan gear dan terus jalan. Nasib baik enjin senang dihidupkan. Amir jadi orang yang paling belakang. Ingatkan gangguan tu dah habis, tapi masa turun puncak bukit tu ada berlaku kejadian aneh lagi. Ketika turun dari bukit tu, keadaan memang gelap. Tiba-tiba ada sebuah motosikal yang datang dari arah belakang.
potong Amir dengan kawan-kawan dia. Lagi pelik, motosikal tu tak berlampu dan dinaiki oleh seorang pakcik tua. Sedangkan kawasan tu gelap. Kalau tak ada lampu, mustahil boleh nampak keadaan jalan yang berbukit tu. Lagi bahaya, Amir tengok kawan-kawan dia yang lain tak pedulikan dengan keadaan tu. Mereka terus menunggang dengan berhati-hati sebab bukit dekat situ agak curam. Kemudian mereka diuji lagi. Ada sebuah kereta berwarna merah datang daripada depan mereka. Kereta tu nak menuju ke puncak bukit. Masa berselisih dengan kereta tu, Amir menjeling nak tengok apa yang ada dalam kereta tu. Alangkah terkejutnya Amir bila perasan kereta tu tak ada pemandu dan dekat belakang ada seorang perempuan yang berambut panjang dengan paras rupa yang amat menyeramkan. Amir cuba kawal perasaan masa tu. Mulut tak berhenti baca Ayatul Kursi dan 3 kul. Bulu roma semakin meremang. Kawan-kawan yang lain dah pecut motor masing-masing. Amir cuba fokus menunggang dan berlagak macam tak ada apa-apa yang berlaku. Setelah makan masa dekat 40 minit, akhirnya mereka semua sampai dekat jalan besar. Mereka buat keputusan untuk singgah dekat rumah Nenek Idin yang terletak tak jauh dari situ. Disebabkan hari dah larut malam, mereka tumpang dekat situ sementara tunggu hari siang. Kebetulan rumah Nenek Idin ni bersebelahan dengan jirannya yang berbangsa Cina. Rumah jirannya tu ada anjing. Masa mereka semua nak masuk ke dalam rumah Nenek Idin tu, anjing tu tak senang duduk dan asyik menyalak dengan kuat sambil pandang ke arah mereka semua. Mungkin anjing tu tahu kehadiran entiti asing dekat situ. Sejak kejadian tu, mereka berlima tak lagi memancing dekat lokasi tu. Mereka lebih selesa pilih port yang ada ramai orang dan mudah minta bantuan kalau berlaku kejadian yang tak diingini. Okey, itu dia 3 kisah seram pemancing. Maaf tadi kata 4 kan, yang sempat saya kongsikan dalam video kali ni. Bagi sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.